Okey, selamat Hari Raya diucapkan. Walaupun sudah menghampiri seminggu kita meraihkannya, pastinya kemeriahan masih dirasakan dan kami cuba meraihkan itu di dalam edisi khas Politikonomi Aidilfitri ini. Dan mungkin ada yang terfikirkan, alamak macam mana ni lari bajet kuih raya. Ini semua dah ada ni. Kita bersama dengan Kementerian Medek nanti pada malam ini special istimewa untuk Hari Raya ni dah ada warungku. Jadi kalau habis kuih raya, tapi mana ada orang datang masa raya kan? Kadang-kadang tu walaupun orang tak datang masa raya tapi kita makan habis, maka kita akan masih memerlukan tambahan. Jadi warungku ada, warung rider ada, dan itulah fokus kita pada waktu ini dalam Politikonomi. Tetamu-tetamu saya sudah bersedia, masih malu nak minum nampaknya. Air masih belum berusik bersama Kristi dan Sarini seketika nanti, antara tokoh usahawan yang akan kami suluhkan kepada anda bersempena Hari Raya nanti. Belum terlambat kot nak buat facial apa semua, nanti kita akan belajar bersama mereka. Tapi pastinya tetamu istimewa pada malam ini adalah merah. Baju raya. Saya ni buta warna, katanya isteri saya baru dia tahu warna apa semua. Ya. Datuk Mas Ermiati Samsudin Timbalan, Menteri Medek sebut. Medek ya. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Selamat Hari Raya Datuk. Selamat Hari Raya. Ini baju Hari Raya yang ke-6. Tak boleh jawab. Saya tunggu jawapan tu. Tak apa, nanti PM tepi Datuk. Okay, tapi Datuk, saya bukanlah orang kata macam apa kan, orang kampung, orang kawasan Datuk, dia kata baguslah Datuk buat kerja. Dia kata YB buat kerja, dia kata. Alhamdulillah. Jauh lagi pilihan raya ni. Ini bukan kempen ni. Faham. Faham. Ya, kita buat je lah kerja kan, mana yang boleh. Orang kawasan tak rindu Datuk ke? Saya selalu balik. Saya at least dekat kawasan 4 hari seminggu. Okey. Jadi so saya memang berulang-alik daripada Melaka, Putrajaya, Melaka, KL. So tak ada isu. Ya, baik. Jadi terima kasih Datuk pada malam ini kita. Raya-raya ni sibuk juga ke pasal keusahawanan semua ni? Masa raya yang kita banyak sembang pasal usahawan. Sebab nak tengok berapa collection dia masa ni kan. Duit raya. Duit raya. Anak-anak saya semua mengeluh bila tak boleh beraya bersungguh ni. Duit raya ciput katanya. Ya, semua dikurangkan Dikurangkan. Sebab tak berjumpa. Tapi hari ni masa saya jumpa usahawan-usahawan, masa dia kata masa hari tu masa jualan Ramadan untuk raya. Dia kata banyak baju habis cepat ni sebab orang kata balas dendam. Sebab tahun lepas tak boleh beraya kan. Tahun ni kita bukan hanya ada rindu dendam, kita ada raya dendam. Raya dendam. Jadi itulah pada tahun ini, mudah-mudahanlah Datuk di sebalik inna ma'al usri yusra, di mana susah di hujungnya akan ada kesenangan. Mudah-mudahan dah ada vaksinasi mega ni, kita harapkan bila mencapai herd immunity itu, maka kita akan kembali rancaklah dalam usaha niaga kita. Macam mana bacaan Datuk Kementerian Medek melihat dalam realiti PKP ini, sejak sekian lama ada yang terhalang, buka separuh, tutup balik, buka semua. Apa bacaannya? Sebab tu kita pun dilema sebenarnya apabila kita bercakap tentang soal kesihatan kesihatan sejagat, maksudnya di Malaysia. Of course kita menitik beratkan tentang kesihatan, tapi pada masa yang sama sektor ekonomi harus dibuka. Betul. Dan kita selalu berhadapan dengan usahawan-usahawan yang apabila berhadapan dengan PKP, mereka amat terkesan sekali. Bukan hanya yang besar-besar yang berniaga besar, tetapi yang juga usahawan mikro juga turut terjejas. Sebab itu kita mengharapkan supaya ada keseimbangan dan masing-masing main peranan masing-masing lah. Maksudnya jangan take for granted, jangan ambil kesempatan. Dan kalau kita tengok masa jualan hari raya, jualan masa bulan Ramadan itu, bila kita tengok kedai pun berasap macam ni, saya kira itu pun satu signal yang tidak sihat. Sebab itu kita melihatkan bahawa tanggungjawab pada semua pihak untuk supaya memastikan kesihatan terjaga, pada masa yang sama juga sektor ekonomi juga dapat dibuka. Saya semua salah Datuk bila nak kempenkan ini kan. Maknanya usahawan yang ada kedai itu, ada premis tu, tapi kita juga ada yang nak digital ni, tu pun dah ada warungku, warung rider semua ni. Kalau kita kata beli online, nanti kedai dia kecil hati. Saya tak nampak ada perlu kecil hati di situ. Sebab ialah masa kita buat pelancaran pada pelancaran warungku oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi kita minta dia usia dia dalam 30 lebih. Ada kakak ni, dia berniaga dekat Penggalan Balak, dan dia ada kedai fizikal. Dan dia ceritakan macam mana dia punya pengalaman untuk dalam warungku. Jadi dia bagi tahu dia ada kedai fizikal, pada masa yang sama juga dia terima tempahan secara atas talian. Jadi dia senanglah, dia buat secara fizikal, pada masa yang sama dia boleh ambil pesanan daripada sesiapa yang datang, pada masa yang sama juga secara online juga dia ambil. Jadi itu satu. Dan saya melihat juga apabila kita ada kedai fizikal ini, sebenarnya memberi satu
maksudnya satu kepercayaan, keyakinan kepada pengguna. Contoh saya percaya yang ni kita ada dua usahawan hebat bersama kita pada hari ini. Definitely apabila ada satu kedai fizikal, dia memberikan satu keyakinan, oh ini produk dia memang wujud lah, dan dia boleh test immediate untuk test produk mereka, dan ini sebagai satu kepercayaan, membina kepercayaan terhadap produk-produk ini. Dan saya tak rasa ada pertembungan di situ, tetapi kita compliment dengan apa yang ada pada hari ini kedai fizikal. Dan kalau boleh bukan itu niat kita, tetapi mereka kadang-kadang tidak berupaya untuk ada kedai secara fizikal, tetapi dia berniaga daripada rumah dan berniaga secara atas talian saja, kadang-kadang memberi impak yang besar dengan adanya marketing yang hebat, dengan adanya strategi pemasaran, dan juga dengan komitmen daripada usahawan itu sendiri. Dengan syarat saya kira produk itu harus originally theirs. Kalau mereka pengeluar, betul. Jadi ada kedai pengeluar, maka tapi itu realiti baru kan Datuk dalam PKP ni. Saya tengok sama juga macam ni, norma baru. Norma baru, betul. Kan? Saya tadi naik lift RTM, ada yang baju raya sampai lewat. Sebab dia hantar melalui delivery ni. Sebab berbondong-bondong datang. Betul lah kan. Beli baju raya, saya kata tahniah lah, tapi masih dapatlah baju raya. Cuma dia kecewa lah, lewat sikit sampai. Tak apa, janji sampai. Tapi itu merupakan satu norma baru. Betul. Yang ialah kata orang blessing in disguise. Maka produk-produk baru pun tumbuh dengan umpama cendawan selepas hujan, dan diperkasa oleh ini dah ada warungku pula, warung rider lagi. Bagaimana Datuk dalam kacamata kementerian melihat realiti baru ini apabila SME bahkan yang mikro ini, yang kecil ini mendapat manfaat daripada inisiatif digital yang ada? Okey, sebab kita tengok sebagaimana yang My Digital yang telah pun diperkenalkan baru-baru ini oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, dan kita mensasarkan lebih kurang 22.6% maksudnya pertumbuhan sumbangan KDNK kepada daripada sektor digital ini. Dan kalau kita tengok daripada data DOSM daripada Department of Statistik Malaysia, 2019 menyatakan rakyat Malaysia 81% mereka into social media. Kalau yang tahun ni lagilah minat sebab adanya PKP dan sebagainya. Yang puasa dengan yang ponting puasa sama-sama memanfaatkan khidmat delivery. Ada ramai yang tersinggung tu. Qada jangan tak qada. Pastikan qada. Kan, tetapi di situ kita melihat bahawa betapa ramai yang dapat manfaat dengan adanya platform e-dagang ini. Dan kalau kita tengok dengan pengumuman daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, dengan pengumuman daripada pihak kerajaan, dengan adanya penjana pemerkasa, dan sekaligus ianya dapat menaikkan jumlah mereka yang terlibat di dalam keusahawanan itu sendiri dan juga perniagaan. Dan kalau kita tengok pada tahun 2020, dalam tempoh 8 bulan pertambahan mereka yang register secara online disebabkan oleh ada inisiatif daripada pihak kerajaan meningkat. Dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya macam saya cakaplah blessing in disguise, maksudnya adanya rahmat di sebalik kejadian itu. Dan pastinya untuk kita melihat usahawan-usahawan ini tampil, usahawan-usahawan ini buat berniaga dengan baik, haruslah perlu ada dibimbing dan latihan, yang mana di bawah kementerian kita juga ada disediakan sesi latihan, bimbingan, coaching, mentoring dan sebagainya. In fact pemantauan juga. Kita ada Institut Keusahawanan Negara, kita ada SME Corp, kita ada UDA Holding, dan kita ada PNS yang menawarkan sesi latihan dan juga bimbingan kepada usahawan-usahawan. Bukan saja di atas talian tetapi juga secara maksudnya secara fizikal dan sebagainya. Saya bayangkan seorang yang berada di posisi di portfolio Datuk akan melihat success story, kisah kejayaannya ada banyak. Betul. Di sana sini bila turun mesti nampak. Saya ingat lagi ada makcik tu jual tilam kekabu kan. Sekarang ni tanpa sempadan, siapa saja boleh tidur dengan tilam dan juga bantal kekabu ni. Apa kisah kejayaan usahawan kita yang didorong oleh digital yang mungkin selain daripada dua ni jangan usik ini kita akan masih tak minum tu. Penerbit tengok tetamu saya Datuk dah tanya mana air dengan kuih. Tak ada. Mana kuih raya ni? Mana? Kalau tak ada kuih raya bagilah lemang. Lemang ketupat pun tak ada. Datuk raya ke-6 dah, mana ada lemang dah. Dia dah naik lemak dah makan lemang raya ke-6. Tak apalah, saya belanja Datuk. InsyaAllah. Alhamdulillah rezeki saya.
Cerita kisah kejayaan tadi tu. Ada yang Datuk teringat jumpa? Okey, sebab kalau kita tengok cerita Cik Kiah dan sebagainya, Kak Kiah dan nama Kiah tu cukup glamour sekali apabila waktu PKP. Dan ramai sebelum ni mereka buat bisnes secara offline. Tak pernah pun terfikir menggunakan telefon ini sebagai untuk melariskan lagi jualan. Tetapi apabila dengan PKP, dengan galakan daripada pihak kerajaan, kita tengok ramai Makcik Kiah dah mula ataupun ramai anak-anak muda, ramai usahawan-usahawan yang telah pun menggunakan platform secara atas talian e-dagang ini sebagai medium untuk mereka memperkenalkan jualan mereka, untuk mereka melariskan lagi jualan. Dan saya teringat dalam ada satu pertemuan dengan makcik itulah, dia berniaga dan dia duduk sebagai partisipan di dalam Institut Keusahawanan Negara yang mana diberikan coaching Institut Keusahawanan Negara, dan dia ada program di bawah IBBC. Jadi di bawah IBBC ni instant business coaching ni, dan selama 4 bulan dia tengok, dia pantau dan dia latih dari segi penggunaan e-dagang dan sebagainya. Dan minimum yang kita sasarkan 20%. Apa tu? Peningkatan jualan? Peningkatan jualan. Sebab sebelum ni mungkin dia tak pernah guna pun platform Facebook ataupun Instagram dan sebagainya. Tapi apabila dilatih dan kita pantau jualan mereka, dan selama 4 bulan ni ada yang sampai 400% peningkatan. Dan yang paling minimum is 20%. Dan itu berlaku. Dan saya kira memang perlu kita kongsikan kisah-kisah kejayaan ini. Sebab kita tak mau dimomokkan, walaupun hari raya kan, kita nak dimomokkan dengan cerita-cerita yang negatif. Apabila cerita negatif, orang takut nak berniaga. Lagi-lagi anak muda, dia takut, sekarang ni ialah kita dengar tidak ada kerja, tetapi kita harus jadikan keusahawanan itu sebagai satu career, satu profession, supaya mereka tidak ulu, kau kerja mana? Tak ada, aku berniaga je. Tak boleh, aku berniaga. So kena ada satu keyakinan, bangga. Dan walaupun dapat RM1,000, RM500, but usaha kita. Dan sebab itulah kita melihat bahawa norma baru dengan adanya secara efektif, penggunaan secara efektif dengan social media dan sebagainya, saya yakin dan percaya bukan hanya Makcik Kiah, Pak Samad pun boleh bukan hanya bantal kekabu, tetapi lebih daripada kekabu juga boleh seantara dunia kita boleh jual. 400% Datuk saya gamaknya saya kena berhenti jadi host lah kot. Kalau dah 400%, itu kena. Tapi siapa pula nak jadi host kalau tak ada Syed Munawar? Kalau Syed Munawar tak ada manis dia. Boleh tengok. Saya suka sembangan Datuk sebab Datuk bila Datuk gelak bersungguh. Datuk ikhlas gelak. Saya suka. Terima kasih banyak Datuk. Menggembirakan. Hari raya kena gembira kan. Pakai lagi merah jambu. Okey, masih lagi dalam kemeriahan Aidilfitri. Saya dah beralih ke studio saya. Datuk, jangan kecil hati Datuk. Saya nak bincang juga dengan usahawan ni. Datuk sudah kecil hati. Sebab tu saya kena puji Datuk awal-awal. Baju warna pink, nanti dikecil hati pula saya bersama Sarini dan Kristi Eng. Saya sembang dulu Datuk. Nanti saya akan kembali Datuk dengan soalan politik pula. Datuk kata tak ada. Hari raya jangan politik. Hari raya kita beraya saja. Apa khabar? Assalamualaikum. Selamat malam. Baik, khabar baik. Yang ini adalah Sarini Zainal Abidin. Ya, saya. Women Netpreneur. Ya, betul. Betul. Dan ini adalah Kristi Eng, penerima geran BAP. BAP stands for? Business Acceleration Program. Bunyinya pun dah hebat. Saya pastilah maka gerannya pun hebat. Selama mana jumlah, tak payah apa. Penerbit saya kata, senang kerja kau. Dah namanya hebat, kita bagi saja. Penerima geran BAP. Okey, jadi barangkali inilah sebabnya Datuk dibawa dua tokoh ini untuk dicontohi, untuk dijadikan sempadan kepada Women Netpreneur itu apa? Apabila dikatakan Sarini Women Netpreneur tu? Bagi saya gelaran itu sendiri menggambarkan peniaga yang menceburi bidang online juga, platform digital. Seperti yang kita tahu hari ini kita ada Shopee, ada Lazada, dan kerajaan sendiri dah hasilkan pelbagai lagi platform-platform baru untuk membantu usahawan. Jadi bagi saya istilah tu lebih merujuk kepada golongan usahawan yang cuba untuk balancekan jualan digital, e-commerce, dan juga dalam masa yang sama tidak melupakan yang offline itu. Maksudnya walk in store masih berjalan seperti biasa. Sarini apa produknya? Dalam sektor apa? Saya dalam health and beauty, kesihatan dan juga kecantikan, tapi kita punya fokus lebih kepada skincare, bukannya beauty. Maksudnya kita tak adalah kosmetik, makeup semua tu tak ada.
ada. Kita lebih kepada pencuci muka, serum, macam itulah. Okey. Itulah Datuk, mentang-mentang saya punya tetamu utama saya Medak wanita kan. Dia bawa tetamu yang berjaya netpreneur wanita. Ya. Dia Datuk. Tak apa Datuk. Datuk sudah marah dengan saya. Tak apa, saya perlu membalancekan ini. Kristi pula. BAP tu sektornya apa dulu? Sektornya. Sektor Christy adalah peniaga dan mereka fashion kasut dan beg tangan wanita. Okay. So Christy dalam sektor e-commerce dan juga retail. So kita istilah dia multi-channel, omni-channel, multi-channel business. Okey. Saya bayangkan mesti beg itu produk Christy sendiri. Itulah dia beg paling pandai dia. cantik di dunia. Pandai dia. Produk kita ni quality tinggi tanpa harga harga berjiwa rakyat. Okey. Berjiwa rakyat. Itulah. Quality memang letup, nampak pakai fashion cantik-cantik, tapi harga berjiwa rakyat. Harga berjiwa rakyat lah. Harga berjiwa satu peringkat lagi bawah dia. Harga PKP, BP. Tidak ada lagi further discount. Tapi grant BAP tu untuk apa? Grant itu yang diterima. Grant yang syarikat Christy terima adalah untuk digitalize bisnes kita. So kita banyak memang dapat banyak manfaat daripada program yang grant yang dianjurkan oleh SME Corp. So Christy gunakan duit tu untuk improve kita punya e-commerce system, upgrade kita punya website, upgrade kita punya POS system dekat kedai, nak upgrade inventory system dekat warehouse. So banyak manfaat grant tu boleh digunakan untuk pemasaran, promosi syarikat, dan banyaklah manfaatnya tak henti-henti. Yang saya cemburu adalah kerana sifatnya grant. Kerana kami yang berniaga ni selalunya mencari loan, pinjaman. Ini grant. Grant ni maksudnya tak payah bayar. Pemurah nampaknya kerajaan yang ada ni. Saya usik Datuk ni. Memang program ni memang bagus sebab dia matching grant. So memang ada proses dia. Tapi matching grant ni bagus sebab dapat filter peniaga-peniaga memang serius juga. So katakan Christy gunakan 10,000 untuk upgrade website Christy. So kerajaan akan 10,000 lagi. Bayar 5,000. So syarikat Christy bayar 5,000. So dia macam matching grant. So memang banyak manfaat lah. Saya yakin apabila Christy dan juga Sarini dibawa ke lapangan politikonomi ini, tentulah ini bukan kaling-kaling punya usahawan ni. Sebab itulah berani Medak bawa. Sebab nanti kalau bukan kaling-kaling tu kita tanya dia terjongkit kan. Sarini dalam konteks tadi bercerita tentang women netpreneur. Bagaimana pengalaman, adakah memang dari awalnya berniat untuk ceburi dan terus pergi kepada digital ataupun transisi sebelum pergi ke digital? Sebab tadi digambarkan ada offline dan ada online tu. Bagaimana approach pendekatan Sarini buat? Okey, sebenarnya ia bermula disebabkan minat saya sendiri terhadap bidang skincare. Saya tinggal di Korea lebih kurang 6 tahun belajar di sana. Kemudian pulang bekerja sebagai chemical engineer. Kemudian sebab minat sangat terhadap bahan yang digunakan dalam skincare tu, jadi kita sambil bekerja sebagai chemical engineer tu kita nak jual produk-produk skincare juga. So apa yang terlintas dalam kepala kita bawa masuk produk daripada Korea lah. Kerana seperti kita tahu teknologi skincare mereka memang up to date kan. Jadi kita bawa masuk. Jadi sambil bekerja agak mustahil untuk saya terus buka macam kios ke untuk berniaga tu agak mustahil dengan modal yang sikit. Jadi masa yang tersekat. Jadi salah satu cabang yang boleh saya ceburi waktu tu adalah online. Online saya bermula dengan IG shop sahaja dahulu. Jadi ramai yang cakap kenapa mula dengan IG shop, sebab nampak macam tak hebat, macam peniaga kecil, tapi it's okay. Janji kita start dulu, tak kisahlah kita nak masuk Shopee ke, nak masuk IG ke, nak masuk Twitter ke, janji kita mula. Macam Datuk Menteri tadi ada cakap, kita patut bangga bila orang tanya saya usahawan macam tu. Bukannya kerja-kerja sampingan je macam tu. So, jadi bermula dengan inilah digital. Dan produk ini adalah merupakan produk hasilan keluaran Sarini sendiri. Ya betul. Daripada dulu memang kita import daripada Korea. Kemudian 2018 saya rasa daripada kita import, baik kita bagi peluang pada local entrepreneur. So bawah The Pastel Shop sendiri kita mengumpulkan lebih daripada 50 jenama tempatan bawah satu bumbung. Jadi kami turut bantu mereka distribute secara digital. Kerana kami antara macam pioneer lah skincare digital di Malaysia. Kemudian 2018 juga kami decide untuk keluarkan produk sendiri. Jadi ada di sinilah produk-produk kita. Produk lelaki tak ada?
Ada. Kita boleh katakan kena promote unisex lah. Saya boleh tolong. Sebenarnya skincare ni unisex. Okey, dua-dua Dia boleh tak ada pakai. untuk lelaki, untuk perempuan tak ada. Kristi pula bagaimana? Adakah memang sedari awal originally you are thinking about going digital ataupun ini adalah merupakan proses transisi daripada conventional business kepada digital business? Okey, Kristi punya cerita hampir sama macam Sarini. So bila Kristi baru graduate, Kristi bekerja di sebuah syarikat farmaceutical. Okey. So Kristi memang kerja 2 tahun. Lepas tu Kristi tak ada modal nak start bisnes ini. Jadi Kristi berniaga mula dengan Facebook. Waktu tu Facebook tengah hangat lah. So Kristi guna kamera, tangkap je gambar-gambar kasut yang Kristi hasilkan dan letak je dekat Facebook. Okay. So banyak orang suka dan mula DM. Dari situ Kristi tahu okey, memang ada market untuk produk-produk yang Kristi keluarkan. Okay. So memang similar dengan Sarini, mula dekat Facebook, cuba-cuba berjinak-jinak dulu dalam bidang keusahawanan, tapi tak ada modal. Jadi berniaga dalam rumah saya, guna rumah sendiri, guna emak sendiri, guna ahli keluarga sendiri. Jadi model. Jadi model, pack barang. So guna apa yang kita ada. So Kristi rasa untuk jadi seorang usahawan yang baik, kita kena pandai make use of what you have. Be resourceful. So Kristi tak banyak model, just sell from my house, duduk atas kerusi main Facebook jual. So itu cara Kristi bermula. Okey, Kristi guna mak juga, tapi dia punya modelling fee jangan lupa ya. Catwalk dia tu tak murah tau, sakit lutut dia, beli minyak urut jangan lupa bayar, tak bayar nanti bagi dia duit raya sikit ya. Walau macam mana pun kita selalu saja digambar-gemburkan gambaran kalau kita pergi kepada dunia perniagaan digital, ia tidak harus dihadkan hanya dalam lokaliti kita saja. Kita boleh pergi antarabangsa. Jadi bagaimana visi kalian berdua dalam menembusi pasaran menggunakan platform digital? Kristi dulu. Okey, so sejak Kristi bermula berniaga secara talian, kita dah ekspor produk kita ke lebih daripada 30 buah negara. So memang sekarang Kristi ada pelanggan dari Asia Tenggara, Eropah, Amerika Syarikat. Memang customer kita dari seluruh pelosok dunia. So Kristi rasa menjual barang secara talian memerlukan modal yang lebih rendah. Kita tak payah bayar sewa yang tinggi. Kalau touch wood, kalau ada PKP lagi, kita tak akan impact dia, tak akan terlampau teruk kepada usahawan lah. So kita kena tahu macam mana future proof kita punya business menggunakan macam tadi Shopee, kita punya website sendiri, kena gunakan cara-cara digital. So memang kita dah export more than 30 countries, mostly within Southeast Asia and America as well. Bagaimana Medek membantu Sarini untuk sampai ke tahap ini? Peranan mereka di mana? Adakah Sarini mencari-cari ataupun Medek melakukan talent scout? Sebenarnya mereka banyak reach saya melalui email lah. Mereka yang mencari? Mereka yang mencari. Mengangguk bersungguh Datuk. Jadi kita mau macam terkejut juga macam mana mereka boleh discover kita Datuk punya kata business. kedai Sarini cantik. Oh, terima kasih. Dia sebut putih. Dia tak cakap lagi pada Sarini kata. Belum lagi. Terima kasih sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi terkejut juga macam mana mereka boleh reach kita kan, macam mana boleh hantar email. So maksudnya memang kerajaan telah mainkan peranan yang sangat penting lah. Mereka cari sendiri, kemudian reach kepada kita. Bukan saya sendiri pun terkial-kial nak cari, nak kontak siapa kan, tiba-tiba ada email masuk. Jadi macam itulah. Apa bentuk latihan, pendedahan yang cuba dibawakan oleh Medek? Agensinya apa? Buat masa SME? sekarang saya banyak melalui macam online punya conference. Saya banyak join webinar macam itulah. Masih pada tahap tu lagi. Ada kalanya bila bercakap soal kejayaan dalam sektor perniagaan digital ini is a number game. Maksudnya orang selalu menganggap okeylah kalau ada 10 orang masuk dalam sektor ini, 2 yang berjaya, dibawa dalam politik ekonomi ada 8 yang gagal. Ada yang ada pesimistik begitu. Apa nasihat Sarini dan Kristi kepada mereka yang rasa-rasa macam boleh ke ramai sangat yang buat ni? There is no barrier to entry. Bagaimana Kristi? Saya rasa kena bersungguh-sungguh, tak boleh give up. Memang there's up and down business. Kalau down tak boleh putus asa. Kalau senang putus asa maknanya tak akan berjaya. Lepas tu paling penting kena ada muka tebal. Kena muka tebal to receive rejection. Sebab bila Kristi mula pun mengalami banyak orang macam discourage saya. Orang cakap you tak boleh buat lah, you tak akan berjaya. So you kena muka tebal dan you kena sangat mental kena sangat kuat dan sangat percaya dengan kebolehan diri sendiri. Kena yakin. Kena self confidence. Over confidence
confident tak bagus, tapi kena ada self confidence. Tapi yang paling penting tak boleh putus asa. Kalau you putus asa memang you gagal. Tak boleh berniaga, tak layak berniaga lah kalau dia berputus asa. Sarini macam mana? Bagi saya yang bagusnya dunia digital ni maksudnya kita tak ada istilah tutup kedai. Kalau kita buka offline, betul juga, retail, ada tutup kedai, kan? bila sales kita drop, kita terpaksa tutup kedai. Macam simpan semua, tak mampu bayar sewa. Tapi online tak ada followers, tak apa. Kita boleh buat IG live, kita boleh tweet sentiasa hebahkan. Maksudnya tak ada maksud putus asa sebab kita tak ada keluarkan modal sebenarnya. Jadi benda tu anggaplah sesuatu yang menyeronokkan. So go along with the process. Kita grow sama-sama dengan bisnes. So, tak terlalu cepat, tak terlalu lambat. Ini pilihan Datuk ni, Datuk. Mereka ni yang bawa dalam rancangan saya ni. Sebenarnya banyak lagi. Banyak lagi. Tak muat. Banyak lagi usahawan-usahawan. Dan ini antara yang hebat. Dan saya perlu jelaskan, Datuk, kenapa kita asingkan ni sebab penjarakan fizikal. Jadi tak boleh semua berkumpul di atas pentas. Jadi kita jaga semua ni. Hari Raya ke-6 ni saya ditemani oleh 3 wanita. Bab keusahawanan ni Medek bawa 3 wanita. Tak acik tu. Sebab saya telah diamanahkan oleh Yang Berhormat Menteri. Dia kata YDTM jaga usahawan wanita dan juga koperasi wanita. Saya tak boleh dapat manfaat ke daripada Medek ni tu? Boleh, dengan dapat manfaat, belilah barang-barang usaha daripada usahawan wanita. Maksudnya memperkasakan usahawan wanita. Tapi ini yang terpilih 2 ni, Kristi baik, Sarini baik. Saya dapat gambaran ni macam Datuk yang pilih ni untuk bawa dalam rancangan saya. Mereka dicadangkan. Mereka dicadangkan sebab mungkin disebabkan oleh prestasi dan juga produk. Produk yang mereka keluarkan itu adalah yang baik, berkualiti dan maksudnya ada demand, maksudnya dia punya followers, dia punya peminatnya ramai. Datuk, kita bercakap soal ni warungku ni. Katanya ada warungku, ada warung rider. Dalam keadaan tadi kedua-dua Sarini baik, Kristi baik dah bercakap soal adanya Shopee, adanya Lazada, semua platform-platform yang sudah tersedia ni. Tetapi Kementerian Medek memayungi warungku dan warung rider ini pula. Jadi bagaimana platform ini akan dapat membantu? Kita akur bahawa hari ini adalah hari yang melihat bahawa menterjemahkan, maksudnya sebarang transaksi itu secara online itu yang lebih banyak. In fact, kalau kita tengok e-dagang daripada JP Morgan punya ni pada tahun 2019 menjangkakan pada ketika itu 16 bilion daripada e-dagang saja. Jadi dia projek, maksudnya dia memperlihatkan pada masa akan datang ini dalam tempoh 2025 juga di Malaysia lebih kurang 870,000 juga yang mendapat manfaat daripada e-dagang punya transaksi. Jadi kita tak mahu ketinggalan. Sebab itulah kita tidak mahu bukan saja ketinggalan dan platform ini Shopee, Grab dan sebagainya. Dulu dipenalkan dan dipayungi oleh bawah SME Corp, tetapi hari ini mereka beroleh keuntungan macam Grab 40 bilion. Tetapi bukan kita dah. Bukan kepunyaan kita. Sebab itu Kementerian memperlihatkan bahawa perlu di bawah Kementerian sendiri perlu ada apps ataupun secara atas talian untuk memayungi usahawan-usahawan terutama sekali macam yang sebelum ini mereka tidak pun terlibat secara atas talian, contoh Makcik Kia dan sebagainya, dan bagaimana mereka untuk melatih ini. Dan sebab itulah kita memperkenalkan yang pertamanya adalah warung rider. Warung rider ni adalah untuk membantu anak-anak muda terutama sekali bawah B40 untuk mereka yang tak ada kerja dan sebagainya untuk menjadi rider. Dan kita namakan sebagai warung rider dengan pulangan lebih kurang 200 ke 250 ringgit seminggu. Maksudnya dalam sebulan. Kalau mereka buat biasa-biasa, tapi kalau kerap of course lagi banyak lah. Dan keduanya kita memperkenalkan warungku. Maksudnya secara atas talian dengan memperkenalkan terminal smart digital. Yang mereka boleh membuat pesanan secara atas talian dan Makcik Kia itu dibekalkan dengan terminal itu. Dan apabila dapat pesanan dan dia boleh terima pesanan tersebut dan sekaligus kita akan tengok transaksi yang diperolehi oleh Makcik Kia itu apabila mendapat pesanan bulan ini berapa. All this one maksudnya kalau dia berjaga meniaga dekat kedai secara fizikal apa yang untung hari ini dia boleh keluarkan ni, tetapi maksudnya tidak ada secara atas talian, rekodnya tidak ada. Tapi kalau dengan terminal segalanya ada rekod
dan lebih tersusun, lebih selamat dan lebih baik. Maksudnya dia lebih ke hadapan. Dan selain daripada itu juga, kita juga memperkenalkan Warung Hub. Warung Hub ni sebagai macam satu tempat one stop center yang kita boleh courier pesanan-pesanan, maksudnya beli barangan dan sebagainya. Kita memperkenalkan Warung Hub dan itu pun dah ada dekat 9 negeri. Warung Hub ni maksudnya adalah merupakan sebuah pusat yang fizikal sifatnya. Fizikal. So maksudnya tempat courier, maksudnya transit lah. Transit. So maksudnya barang-barang yang dipesan dan kita ada melalui Warung Rider dan sebagainya untuk kita courierkan barang-barang yang dibuat oleh usahawan-usahawan kita di bawah warungku. Ni musim-musim raya ni berjalan lah kan? Sebab dia digital, dia mesti 24 sebab hours. tapi cuma benda ni baru mula kan? baru mula daripada sebulan. So masih lagi sedang dalam proses untuk mendapat nama dan juga mendapat kepercayaan. Sebab itulah kita perlulah Kristi dan juga Sarini untuk support mewar-warkan, maksudnya bukan hanya mewar-warkan Lazada, Shopee, Grab dan sebagainya, tetapi juga mewar-warkan platform warungku ini. Datuk banyak menunjuk generasi muda, bawa pun usahawan yang muda-muda, walaupun sebutnya Makcik Kiah ni bukan makcik-makcik semua ni, adik-adik saya ni. Adakah pengoperasian warungku, Warung Rider, Warung Hub ini ia beroperasi sebagai sebuah syarikat GLC di bawah kementerian atau bagaimana? Dia dioperasikan di bawah SME Corp. Di bawah agensi kami, kita ada 9 agensi dan di bawah seliaan SME Corp. Dan kita melihat bahawa dengan adanya engagement dengan dari agensi itu, kita lebih dapat mantau dan tengok macam mana performance daripada usahawan, dari segi kebolehpasaran warungku dan juga bagaimana pelibatan daripada Warung Rider dan Warung Hub itu sendiri, supaya apa juga penambahbaikan kita boleh lakukan segera di bawah kementerian. Saya boleh ke jadi Warung Rider? Saya mak motor je. Oh ya, nampak tadi dah pakai boot dan nampak cantik lah tu. Datuk jangan interview saya. Tak sesuai dengan baju raya. Sepatutnya saya pakai capal je tadi. Tapi tak nampak muda bila pakai boot tu. Kalau pakai capal dah nampak tua sikit. Pandai Datuk, usik sikit cover. Sebab tu jadi ahli politik. Sikit je ilmu. Datuk tadi bercakap, tadi saya dengar cerita kata Datuk identify, bukanlah Datuk, saya tak tahulah, mungkin pegawai lah, menemui dan mana you scout talent. Saya suka apabila ada dimaklumkan pada kita maksudnya maklum pada saya, maklumkan pada ketua-ketua agensi bahawa apabila usahawan, macam saya suka bila Sarini bagi tahu ada tim kita daripada Medak yang mengenal pasti dan maksudnya apa, we go to the ground. Kita pergi ke bawah dan juga mengenal pasti usahawan-usahawan, bukan saja Sarini tetapi macam PNS kita bawah agensi kita, yang mana kita tengok kenal pasti usahawan-usahawan yang boleh berjaya dan boleh diduplikasikan untuk dijadikan sebagai franchise. Jadi kita juga kenal pasti mereka untuk kita push mereka supaya mereka boleh pergi jauh. Dan kita tengok disebabkan oleh produk mereka, disebabkan oleh strategi dibuat oleh mereka, dan kita yakin mereka ini boleh berkembang dengan baik dan juga membawa jenama mereka sendiri, dan mereka boleh melahirkan lebih ramai lagi usahawan di bawah payung mereka. Sebab itulah peranan yang dimainkan oleh agensi di bawah Medak juga amat penting. Dan Datuk turun kat mana ni Datuk? Ini dah Chili ke apa ni? Yang mana? Ni? Oh, yang ni. Saya tak pasal. Yang ni dekat Jasin saya pergi. Yang ni bawah koperasi. Ini minat saya ni, Chili ni. Berpuluh-puluh sabar je lah. Berarti bukanlah hanya soal industri yang mempunyai sentuhan agro juga. Ya, betul. Sebab usahawan ni sangat meluas. Daripada luar, dalam rumah semua melibatkan ada usahawan yang menghasilkan dan juga memasarkan produk tersebut. Jagung pula, raya-raya ni. Ini pun dekat Melaka, dekat Jasin. Jagung ni is a jagung yang bila buka dia colour purple. Yang hanya boleh diperolehi di Cameron Highland. Gitu. Rasa tu macam mana? Purple. Lepas tu saya tak rasa. Sebab belum mesti bagi. Baru nak suruh Datuk kempen kan. Saya tahu. Macam lah kita nak makan nasi kan, warna purple. Saya tahu tu nasi kerabu je boleh. Tapi kalau nasi lain warna purple, kita susah nak makan. Psikologi. Ini adalah antara usaha saya kira selain untuk meninjau, ini sebahagian daripada usaha Medak untuk melihat potensi. Betul. Kita turun ke bawah tengok dan berkenalan dan juga melihat macam mana usahawan itu, sebab bukan senang nak jadi senang. Macam kita dengar Kristi punya pengalaman selama 10 tahun. Sama juga dengan Sarini. Dia macam janji apa. Dia 34 tahun. 34 tahun. Dan 10 tahun berada sebagai seorang usahawan. Dan turun naik sebagai usahawan. Sebab itulah kita perlu ada satu support system yang cukup kukuh dan juga cukup kuat. Dan bukan hanya daripada family, kawan-kawan, tetapi dari segi kementerian juga. That's why kita melihat bahawa sistem sokongan
yang kita perlu berikan bukan hanya saya dah support sekali dah, that's it. No. Okey. Dia daripada mikro dia akan beralih pergi ke usahawan kecil, daripada kecil pergi ke sederhana. Sebab tu daripada mula dia meniaga kecil-kecilan dan kita tengok macam mana Christie berkembang dan hari ini namanya tersegam indah bukan hanya di Malaysia tetapi juga di luar negara. Dan apa yang disebut tadi matching grant grant padanan yang dikeluarkan oleh SME Corp. SME Corp juga antara agensi yang agak famous di bawah Kementerian MedEk yang mana kita nak tengok kalau kita bagi grant secara percuma saja tidak ada kesungguhan daripada pihak usahawan itu untuk dapat secara free, so you bagi duit, you bagi mesin dan sebagainya, that's it lah, jadilah bahan sejarah sebab tak akan digunakan. Tetapi apabila grant padanan ada komitmen daripada usahawan, macam Christie terpaksa keluar 50% dan SME Corp keluar 50%, dia nampak betapa susah dia nak keluarkan 50%. Sebab tu dia cuba buat sehabis baik untuk melariskan lagi produk dia. Bila saya bersama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi, minat secara peribadi saya kepada MedEk ini adalah soal membina keusahawanan itu kerana Datuk, secara peribadi saya membayangkan kerja sudah semakin tiada. Dan tetapi kita selalu memberikan gambaran khususnya kepada graduan kita bahawa kerajaan akan menyediakan pekerjaan. Tapi kita ingat antara naratifnya dalam Perdana Menteri yang dahulu sebelum ini, kita seharusnya berdiri sebagai sebuah entrepreneurial nation. Saya lebih subscribe kepada idea itu sebab saya rasa membangunkan usahawan itu lebih mapan berbanding menjanjikan pekerjaan. Betul. Bagaimana realiti baru itu digembling di dalam MedEk punya cita rasa? Sebab kalau tengok Fourth Industrial Revolution pun dia kata there is no more jobs. Host TV pun dah tak perlu dah tu. Semua AI je lepas ni. Saya pun kena start jadi warung rider lepas ni. Banyak kosong lagi. Kita bawa ada 5,000 warung rider. Saya ada lesen tu. Lesen saya bukan kita memerlukan lebih ramai lagi warung rider. Okey, saya suka soalan Syed sebab itulah kita melihat bahawa hari ini perlunya kita untuk berkolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Dah ada pun kolaborasi dengan Kementerian Pengajian Tinggi supaya dapat kita masuk ke dalam universiti dan juga memberikan pendedahan pada anak-anak dan juga siswa-siswi ini bahawa hari ini even saya pun apabila ada sesi bertemu dengan pelajar-pelajar, kita memberi tahu peluang-peluang yang cukup banyak dan awal tadi saya dah bagi tahu bahawa kita harus menjadikan profession usahawan itu sebagai satu career. Dan dah tak boleh dah kita menjadikan tak ada kerja je kau jadi usahawan, tak ada kerja jadi usahawan. No. Bila dekat bangku universiti pun kita cakap saya nak jadi usahawan. Dan ramai saya jumpa anak-anak muda yang masih lagi belajar di universiti, dia dah ada produk sendiri. Ada buat lipstick, ada yang bake cake dan sebagainya. Dan mereka menjana pendapatan. Bayangkan dalam tempoh mereka belajar, mereka dah boleh jana pendapatan 4 angka. Kita dulu pun tak pernah dapat macam tu kan. Jadi ini adalah satu senario baru yang perlu kita war-warkan dan success story ini harus kita kongsikan supaya anak muda ini tidak lagi mengharapkan untuk kerja semata-mata keluar je nak kerja office lah, keluar je nak jadi pengacara TV lah, boleh lah. Tapi maksudnya mereka dah tak menganggap bahawa keusahawanan itu sebagai satu kerja. Sebab itulah kolaborasi yang kita buat dengan Kementerian Pengajian Tinggi untuk memberikan pendedahan dan juga akses anak muda melalui macam mana. Dan hari ini di bawah Tekun Nasional kita dah bagi pembiayaan kepada pelajar. Dulu tak pernah ada tapi hari ini dah ada dah. Dan kita bagi pembiayaan kepada pelajar up to RM5,000 sampai 3 tahun pembiayaan. Maksudnya macam itu ada saya jumpa dengan pelajar, dia pelajar college community. Dia tolong family dia meniaga, tapi pada masa yang sama juga dia jual frozen food milik family dia dekat guru-guru, dekat pelajar-pelajar, dekat community, dan dia mohon untuk RM2,000 untuk dia beli frozen freezer. Jadi Tekun Nasional bagi dia. Dan hari ini dia punya pendapatan meningkat sebab apabila freezer besar, lebih banyak stok yang dia boleh letak. Jadi sebab itulah kita even hari ini kementerian pun dah tak boleh macam business as usual macam dulu. Sebab hari ini semua dah norma baru. Dan kita melihat bahawa kita pun perlu cepat. Dan Yang Berhormat Menteri MedEk juga Datuk Seri Dr. Wan Junaidi, dia sangat prihatin terutama sekali untuk usahawan-usahawan mikro. Sebab itu diperkenalkan juga skim pembiayaan informal untuk kita lihat bahawa daripada mikro itu
kita perkasakan pergi kepada usahawan kecil. Bagaimana dengan melatih mereka dengan ke arah digitalisasi. Hari itu dulu tak ada Facebook dan hari ini kita jual dekat Instagram dan sebagainya, lebih rancak. Jadi inilah antara peranan yang kita mainkan di bawah Medak. Datuk, Khalid saya sembang dengan Datuk. Okey, Hari Raya ke-6 ni berbicara politik ekonomi, meriahkan suasana Hari Raya anda. Apa khabar semua bersama Datuk Mas Emiriati, Timbalan Menteri Medak, dan di sana kita ada Sarini dan juga Kristi. Tadi saya memaklumkan tunggu kuih raya. Kita dah telefon, belum sampai. Tak sempat, break kejap sangat. Kalau tak ada kuih raya, dapat handbag raya pun jadi. Raya tu Kristi dia akan bagi. Memang cantik. Kristi kata dia akan tinggalkan beg tu. Cantik. Soal siapa dapat dulu, Datuk ke saya? Tak apalah, kita bagi host. Mana nak lawan dengan menteri. Tapi tak apa, Datuk, lepas show kita baru kuih sampai. Dia kata dalam 25 minit baru sampai. Yalah, baru rider dia dapat. Saya tak tahu. Saya tak tahu Rudy telefon siapa, tapi saya dah kerah dia tadi. Rudy dia nak hidang sirap, takkanlah dengan Timbalan Menteri sirap je, kata pegawai Datuk, kata Datuk suka minum teh tarik. Tengok Rudy Nanga tu. Teh tarik ada ke dalam cuba tengok Rudy ada ke online. Ni semua ada lah. Semua ada teh tarik. Tengok jangan main-main dengan Timbalan Menteri kita. Dalam realiti hari ini, Datuk, sebenarnya semua orang boleh masuk ke dalam dunia perniagaan, tetapi ada sudut ataupun ada sektor perniagaan yang not yet visible, belum nampak lagi, tapi dia sedang, bagaimana Medak boleh membantu? Contohlah, saya menemubual dan orang selalu berdebat. Kita ambil cerita klasik soal Grab lah. Kan dah berebut. Grab ni is originally Malaysian or Singaporean. Hanya kerana dia tidak mendapat dokongannya pada ketika itu dan tidak ada skema, template yang memahami bentuk perniagaan itu. Jadi kita terlepas peluang itu, Datuk. Jadi macam mana kita belajar daripada episod itu agar kita boleh mempersiapkan lebih ramai usahawan. Sebab tu perlu ada keterbukaan dari segi menerima idea-idea baru. Dan in fact dengan adanya agensi seperti Medak, Kementerian Medak, MDAC, sebab dia dah lebih kurang dekat je. Dan juga ada program-program seperti Majlis Digital dan sebagainya. Yang ini yang kita maksudnya boleh melihat dalam tempoh 10-20 tahun akan datang. Dan apakah bentuk keusahawan baru pada masa akan datang. Dan sebab itulah di bawah kementerian kita meraihkan kalau ada idea-idea baru dan kita di bawah SME Corp ni ada bantuan ataupun bentuk program untuk ke arah pembangunan dari segi teknologi, pembangunan produk dan sebagainya. Dan saya tidak menolak sebagaimana yang telah berlaku pada Grab. Dan sebab itu kita tak nak buah pisang berbuah dua kali. Dan kalau boleh kita dengan adanya agensi-agensi, kadang-kadang bukannya di bawah Medak saja, tetapi ada di bawah kementerian lain juga. Mereka memperlihatkan bahawa ada peluang ataupun potensi sesuatu bisnes itu akan berlaku dan sebagainya. Sebab itulah kolaborasi yang kami jalankan, bukan hanya melalui kementerian saya sebut tadi, Kementerian Pengajian Tinggi, tetapi juga dengan Kementerian KPLB, Kementerian Pertanian, MAFI, dengan Kementerian Belia dan Sukan. Hari ini maksudnya di bawah Kementerian Belia dan Sukan, kalau nak cakap usahawan hari ini, usahawan berasaskan sukan juga ramai usahawan. Dan e-sports juga satu ketika dulu kita tak pernah terfikir pun, maksudnya dalam waktu kita main sama, kita boleh main dengan satu geng yang lain tetapi berada di tempat yang lain. Jadi ini adalah sebenarnya satu idea-idea ataupun perkara baru yang berlaku. Dan seharusnya di dalam kementerian kami kita dah mula untuk sama-sama membantu dan juga membangunkan usahawan yang hari ini ke arah norma baru. Ya, norma baru. Saya tergambar, Datuk, saya ni bila bab idea ni dia jadi liar sikit, kadang-kadang tambah-tambah raya ni lemang banyak kan. Terlebih lemang ni. Terlebih lemang, terlebih lemak sebenarnya. Affirmative action dilihat dalam konteks keusahawanan yang menjawab isu-isu kenegaraan. Contoh food security. Betul. Saya kira itu perlukan sedikit dorongan supaya kita membina acuannya agar ada usahawan-usahawan muda nanti membantu kita mengatasi isu food security misalnya. Kemudian kita menjadi pengeluar panel fotovoltaik terbesar, tetapi kita tidak menjadi pemain nombor satu di dunia, hanya pengeluar. Jadi itu kita kehilangan. Yalah, seperti yang Datuk kata, ada yang
besar, ada yang kecil skalanya, kesemua itu perlu ditangani. Tetapi saya kira semangat membina keusahawanan tu, Datuk. Betul. Itu satu naratif baru yang kita kena sampaikan pada Datuk. Banyak rujuk pada generasi muda. Datuk tak tengok generasi macam saya ni. Oh, bukan sebab alamak saya salah pula. Tengok tu. Saya tahulah walaupun dah berusia 50 tahun. Alamak dia terlepas bocor pula lah dia rahsia. Ada nampak 50 tu? Tak ada, nampak muda sangat. Kan. Jadi ya, sebab tu kita melihat bahawa, sebab saya suka sebut orang muda sebab ini adalah aset kita pada masa depan. So kalau kita tidak address apa yang telah dilakukan oleh anak muda pada hari ini, macam mana kita nak melihat ekonomi pada masa depan untuk Malaysia khususnya. Dan ya, kita dah tak banyak masa. Betul. So apa yang kita lakukan hari ini, saya suka. Maksudnya semangat untuk membantu usahawan itu bukan hanya datang daripada YB Menteri ataupun YB Timbalan Menteri, tetapi daripada the whole team. Macam tadilah, that's why kita berjaya menemui Sarini. Berjaya menemui Sarini dan how Kristi dipayungi dan juga ditolak untuk dia melonjak bukan hanya pasaran sini tetapi pasaran antarabangsa. Sebab itu adalah ni bukan kerja menteri dan sebagainya, tetapi sebenarnya the whole team. Semangat itu yang harus kita lakukan supaya ekosistem keusahawanan itu mantap dan akhirnya antara satu sama lain kita support, terutama sekali dalam waktu yang sukar, waktu pandemik ini. Saya nak beralih sekejap, Datuk, kepada Sarini dan juga Kristi dalam suasana PKPB, PKPP dan ada yang dah PKP ini. Macam mana, what's the next big thing kepada Sarini dan juga Kristi? Sarini dulu. The next big thing dalam apa tu maksudnya? Dalam perniagaan ini, apa challenges yang perlu ditangani immediately dalam senario norma baru ini? Rasanya usahawan hari ini kena kreatif. Kena ambil keputusan yang cepat. Kita tahu dalam waktu-waktu macam ni orang susah nak keluar. Jadi tak boleh tunggu, tak boleh lengah lagi, tak boleh tunggu lagi masa. Jadi kita terus kena jump ke dalam platform-platform yang ada. Macam sekarang kerajaan pun dah buat macam-macam warung Kula, warung Riders kan. Jadi peluang tu dah ada depan mata. Sebagai usahawan kita kena cepat ambil tindakan dan kena kreatif. Cepat ambil tindakan. Saya pun kena cepat ambil beg Kristi. Itu Kristi jangan senyum sangat, beg tu tinggal nanti Datuk ambil, saya ambil. Kristi, bagaimana melihat challenges, cabaran-cabaran dalam realiti PKP ini dan bersiap sedia untuk itu? So, Kristi rasa semua usahawan kena cuba jadi jago dunia. Kalau jadi jago kampung saja, tak cukup. Kita kena bersaing. Ada daya saing di seluruh antara bisnes-bisnes lain dekat dunia ni. So Kristi punya harapan adalah untuk melihat lebih banyak usahawan Malaysia memang jadi nombor satu di dunia, bukan sahaja di negara ni. So memang Malaysia ni memang kita ada daya saing, kita ada banyak usahawan yang hebat. So jom kita conquer the world. Itu sangat penting. Alang-alang menyulut perkasaran, dua orang ni dah dibawa, dah diasuh oleh Datuk Mas Emiati. Jangan kaleng-kaleng lagi, jangan main-main lagi. Dan dia pula akan memberi inspirasi pada usahawan-usahawan lain pada di luar sana, apa yang mereka peroleh dan bagaimana untuk mendapatkan. Contoh macam Kristi dapat BAP kan. Jadi dia boleh selepas ni dia boleh kongsikan macam mana BAP dengan bantuan BAP itu di bawah SME Corp membantu perniagaan dia. Jadi that's why kita bukan bawa dia kosong, tetapi mereka menjadi sumber inspirasi kepada usahawan-usahawan di luar sana. Datuk, saya nak minta satu, bantu bagi inspirasi juga. Mungkin ada mereka yang seusia dengan saya dan lebih lewat lagi, baru nak masuk, belum fasih digital tapi nak masuk. Datuk tunjukkan nanti ada seorang yang berusia warga emas ni baru nak mula-mula dan berjaya jual bantal kekabu. Nak jadi usahawan dia tidak ada kamus angka umur. Jadi dia sebenarnya bergantung pada konsistensi, bergantung pada komitmen, bergantung pada idea, strategi dan sebagainya. Dia tak disebut pun pasal usia. Jadi sebenarnya kesungguhan, determination, yang itu yang penting. Saya nak minta Datuk bawa seorang tokohnya yang 50-an, 60-an pergi akan digital. Datang. Panggil lagi. Berjanji. Dan saya berjanji Datuk datang kali kedua kita ada lemang atasnya tu, lemang. Itu dalam bahaya. Baru sampai Datuk kita punya, tapi kita dah hujung waktu. So makanan kita tak sempat lah. Tak apalah. Ini bukan sirap, minta maaf guys. Terima kasih Datuk. Terima kasih Sarini, terima kasih Kristi. Terima kasih kepada semua yang mengikuti Bicara Politik Ekonomi edisi khas Aidilfitri. Minggu depan dah tak pakai baju Melayu dah. Yalah dah kerja. Ini pun kerja juga. Betul lah, tapi kena sebab edisi gaya. Terima kasih sekali Datuk. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hibah, selamat hari raya.